Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli wa saddid lisani wa hdi qalbi bi haqqi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Amma ba'd. Oleh itu, sesiapa yang mengerjakan sesuatu ibadat tadi, iaitu ibadat badaniah, sama ada ibadat badaniah atau ibadat qauliyah. Ibadat badaniah atau ibadat yang jenis badan, tubuh badan, seperti sembahyang, puasa, menggunakan anggota kita, atau ibadat qauliyah, ibadat yang jenis perkataan, baca Quran, berzikir, wirid, selawat, semua. Itu ibadat qauliyah. Bukan kerana Allah yang Maha Esa. Dia buat tu bukan kerana Allah, kerana tujuan lain. Tujuan apa? Baca Quran nak tunjuk kata dia tu pandai. Baca Quran nak tunjuk kata dia seorang sedap. Baca kat kuat. Jadi bukan kerana Allah lah, kerana tujuan benar lain. Maka iaitu ditegak. Malah adalah kerana lain, kerana benda yang lain. Maka itu adalah syirik. Syirik ni berat lah, iaitu menyekutukan Allah. Jadi kita buat apa pun mestilah pasal kita kerana Allah Subhanahu Wa Taala. Baca Quran kerana Allah, berzikir kerana Allah, semua kerana Allah. Dan Allah tidak mengampunkan dosa orang-orang yang syirik, iaitu orang-orang yang menduakan Tuhan, menduakan Allah Taala, mempersekutukan Allah dengan perkara yang lain. Itu dosa tu Allah Ta'ala tidak ampun. Firman Allah Azza wa Jalla, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha wa man yusyrik billahi faqad dhalla dhalalan ba'ida. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampunkan dosa orang yang mempersekutukannya dengan sesuatu apa jua. Itu tak ampun. Dosa daripada itu, walaupun dosa besar, Allah Ta'ala ampun kalau dikabak nasuhah. Dan akan mengampunkan yang lain daripada kesalahan syirik. Yang lain daripada itu Allah Ta'ala pula. Bagi sesiapa yang dikehendaki menurut peraturan hukum-hukumnya, itu hukum Allah. Dan siapa yang mempersekutukan Allah dengan sesuatu apa jua, maka sesungguhnya ia telah sesat dengan kesesatan yang sejauh-jauhnya. Jadi orang yang bersekutukan Allah sesat yang paling jauh sekali. Firman-firman Allah Ta'ala tersebut jelas menunjukkan bahawa uluhiyah ni maksudnya ketuhanan. Dengan makna ijmali, makna yang menyeluruh adalah bermakna la ma'buda bihaqqin fil wujudi illallah. Tiada sesuatu yang wujud yang berhak disembah dengan sebenarnya melainkan Allah. Itu maknanya. Makna asyhadu an la ilaha illallah, la ma'buda bihaqqin fil wujud illallah. Tidak ada yang lainnya, iaitu Allah Subhanahu Wa Taala yang wujud selama-lamanya, yang bersifat Maha Esa. Inilah dikatakan tauhid uluhiyah, mentauhidkan ketuhanan yang terkandung dalam makna kalimah la ilaha illallah. Dan di bawah kalimah tauhid ini juga terkandung makna aqaidul iman, iaitu simpulan iman. Jadi dua kalimah syahadah, la ilaha illallah, kalimah thayyibah, kalimah tauhid.
man kana akhiru kalamihi la ilaha illallah dakhala jannah. Barang siapa yang ketika akhir umurnya, akhir kalamnya maksudnya akhir, itulah kalam yang terakhir. Barang siapa yang adalah akhir kalamnya la ilaha illallah dakhala jannah, dia masuk syurga. Itu tanda-tanda orang yang mati husnul khatimah, mati yang baik. Dia banyak tanda orang yang mati husnul khatimah. Antaranya adalah orang yang ketika nak mati dia dapat mengucap kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kalau yang tu dia dapat sebut, dakhala jannah, masuk syurga. Itu orang mati husnul khatimah. Dan tanda orang mati husnul khatimah juga ketika dia mati, dahi dia berpeluh. Peluh muka bercahaya, muka cerah dan bercahaya, dan dahi berpeluh. Itu orang yang mati husnul khatimah. Dan orang yang ketika mati dia mudah, ketika mati dia berasa senang, dia berasa lapar, dia berasa senang nak bertemu dengan Allah ni, dia berasa senang. Kan? Keadaan tu kita tak boleh tahu macam dia orang yang nak mati. Ketika nak mati dia berasa lapar, dia berasa senang, dia berasa seronok. Itu orang yang mati husnul khatimah. Kita tak tahu, tapi orang yang mati tahu. Dia yang merasai. Kalau ketika nak mati berasa serabut, berasa susah, macam-macam. Buih pula ke mulut ni, macam-macam pula. Nafas tarik naik turun, macam kita tengok pun takut. Itu pun tanda yang tak baik. Orang yang mati lemah dalam sungai, lemah dalam laut, itu mati husnul khatimah, mati yang baik. Orang yang mati sakit perut, perut dia sakit, tak ada, itu mati yang baiklah, husnul khatimah. Mati ditimpa bangunan. Dia saja bangunan timpa, maksudnya bangunan binaan timpa dia, kena dia, mati. Itu mati yang husnul khatimah. Kita pun minta kepada Allah, mintalah kepada Allah Ta'ala, Allah maksim lana bi husnul khatimah, mati dalam baik. Mati dalam beriman kepada Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Harta, pangkat, kedudukan, semua tak berguna lagi. Ketika kita nazak, kita sakaratul maut, ketika itu tak berguna pangkat, harta, pingat, kedudukan, gelaran, semua tak berguna. Yang berguna ketika itu adalah amal soleh kita. Amal soleh yang banyak yang kita buat semasa hidup, ikhlas dengan Allah SWT. Hari ini manusia dia tak nampak benda tu. Dunia mengatasi akhirat. Dia nampak pangkat besar, gelaran besar, singa dan sebagainya, harta waringgit. Tapi ketika nak mati, dia akan nampak rupanya benda itu semua tak berguna langsung. Yang berguna adalah mati dalam husnul khatimah. Apabila akhirat mengatasi dunia, akhirat itu lebih pada dunia, insya-Allah dia mati husnul khatimah. Kalau dunia lebih akhirat, mengatasi akhirat, tu fikir amat dunia ya. Makik tidur, tahan hari ni naik ke turun. Nak tidur buka tengok, duk kira bab dunia, naik turun. Harta sana, harta sini. Dunia ni kita cari banyak-banyak pun tak pernah cukup. Kalau cukup, orang yang akan tu berhenti dah.
cukup dah. Tapi tak cukup. No. Dia cari. Itulah orang yang miskin. Dia mencari. Walaupun dia sudah kaya, tapi dia masih mencari. Itu orang miskin. Orang yang cukup, orang yang memadai apa yang ada. Orang yang memadai apa yang ada, dia cukup apa yang ada, dan dia tidak tamak harta yang ada kepada orang lain. Itulah adalah orang yang kaya. Orang miskin, orang yang tak pernah cukup. Kan? Zahir dia kaya, tapi hakikatnya dia masih cari. Itu orang miskin. Orang yang kaya ni orang yang cukup apa yang ada kepadanya. Janji tubuh badan kita sihat, hati kita lapang, tenang, dan kita ada peluang masa untuk beribadat kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Itu rezeki yang orang lain tak pernah dapat. Kadang-kadang mereka dapat harta kekayaan, tapi rezeki lapang, masa luang untuk beribadat, untuk baca Quran, solat sunat, dia pun tak dapat. Tapi kita dapat benda tu ada rezeki. Tanda Allah Ta'ala kasih kepada kita. Apabila Allah Ta'ala kasih kepada hamba-Nya, Allah Ta'ala bagi taufik untuk jalan-jalan yang mudah untuk ke syurga Allah Ta'ala. Taufik untuk kita beribadat. Bukan semua orang dapat. Harta semua dapat. Orang Islam ke, orang bukan Islam ke, semua dapat harta. Tapi hak taufik hidayah ni jarang-jarang orang dapat. Hanya orang yang tertentu saja yang dipilih oleh Allah Subhanahu Wa Taala. So hubungan dengan ini, tauhidul uluhiyah tertakluk di bawahnya tauhid asma, mentauhidkan nama-nama Allah, dan tauhid sifat, mentauhidkan sifat-sifat Allah, yakni dengan makna ijma'. Yang ijma' ni ialah mengiktikadkan dengan sifat yang jelas bahawa Allah Ta'ala ada bersifat dengan sifat-sifat kamalat, sifat-sifat kesempurnaan. Jadi kita kena i'tiqad secara ijma' bahawa bagi Allah Ta'ala banyaknya sifat-sifat kesempurnaan, sifat-sifat kamalat yang tak terhingga. Secara ijma', secara nikah, kita kena i'tiqad bagi Allah Ta'ala ada sifat-sifat kamalat, sifat-sifat yang sempurna, amat banyak, tak terhingga. Banyak sungguh, tak terhingga. Dan maha suci Allah dari segala sifat kekurangan. Cuma secara tafsirnya, sifat-sifat yang wajib bagi Allah secara tafsir ada 20 sifat. Ada yang 20 tu baki daripada sifat-sifat yang sifat-sifat kamalat yang banyak. Yang banyak tak terhingga, tak boleh nak angkat banyak sungguh. Baki yang banyak tu yang ada dalil, yang datang dalil hanya 20 sifat yang disebut dalam Quran. Dan Allah bersendirian melakukan semua perkara yang ada di alam dunia ini. Allah Ta'ala buat seorang-seorang dia. Secara mutlaknya Allah Ta'ala bersendirian melakukan semua perkara di alam ini tanpa minta bantuan kepada makhluk, kepada malaikat yang muqarrab dengan Allah. Kalau minta bantuan kepada malaikat, lemahlah. Kalau manusia ni, kalau semua manusia ni semua taat kepada Allah Ta'ala siang malam, tidak sedikit pun menambah kehebatan, keagungan Allah Subhanahu Wa Taala. Maksudnya Allah Ta'ala tidak mengambil faedah dalam ciptaannya. Bukan bermaksud apabila Allah Ta'ala cipta manusia tu banyak, manusia tu taat kepada Allah Ta'ala jadi lagi kuat. Dah. Allah tetap macam tu dah. Allah Ta'ala cipta manusia, Allah Ta'ala tidak mengambil faedah keuntungan dalam ciptaannya. Kalau semua manusia ni semua derhaka pada Allah Ta'ala, tak ada seorang pun taat, tidak sedikit pun mengurangkan kehebatan Allah Ta'ala. Allah tetap Allah.
Oleh yang demikian telah sabit dalam Quran dan Sunnah nama-nama Allah yang baik al-asmaul husna. Jadi nama-nama Allah ni ada berapa? Nama Allah. Itu ada dah. Nama Allah ada 3,000 nama Allah. Nama-nama Allah ada 3,000. 3,000 ni kita dah sebut setiap hari. Duduk tangan lah. Saya kena tanya. Ya boleh. Setiap hari kita sebut nama Allah. Secara tak langsung dia terkandung dalam tu. Sebab kita kena sebut elok. Tak ada. Yalah. Hidup dalam Bismillahirrahmanirrahim. Sebab itu kita sebut elok. Bismillahirrahmanirrahim bermakna nama Allah yang 3,000 tu duduk dalam tu. Duduk dalam tu. Jadi nama Allah 3,000 lah. 1,000 nama Allah Ta'ala bagi tahu kepada malaikat-malaikatnya. 1,000 lagi Allah Ta'ala bagi tahu kat nabi-nabinya. 300 disebut dalam kitab Taurat. 300 dalam kitab Injil. 300 dalam Quran. 300 dalam kitab Zabur. Dan 99 dalam Quran. Satu lagi nama Allah, satu rahsia Allah. Allah Ta'ala tak bagi tahu kat siapa-siapa. Memang ada benda yang rahsia. Dalam Quran pun ada benda yang rahsia. Huruf-huruf hijaiyah yang di awal Quran, alif lam mim ha mim kaf ya ain sad, itu rahsia Allah. Siapa-siapa tak tahu makna. Ada ulama tafsir yang mentafsirkan, itu tafsiran ulama. Tapi hakikatnya Allah Ta'ala yang mengetahui makna dan yang hakikat. Ada rahsia juga. Kita pun ada rahsia. Siapa abang rahsia dia dekat bini dia? Abang semua. Abang lah. Hai tak abang, mesti ada rahsia. Mesti ada rahsia. Ni abang semua. Ni kat abang duduk tang ni, lembut pintu tang ni, ni duduk tang ni. Abang semua. Tengok-tengok lah juga. Kalau dia yang dipercayai itu tak apalah abang untuk kebaikan. Nanti mudah lah kalau kita tak ada nanti dia ambil kad tu nombor pi jelok tu dia tu nak melembut. Kena beritahu tu. Kalau tak bagi tahu nanti payah. Nak kena pi bank, nak kena isi bank, payah. Betul. Nak dapat payah. Nanti kena bagi tahu. Ada benda yang kena bagi tahu, ada benda yang kena disembunyikan. Tapi sembunyi pun lama-lama tahu juga. Jadi kalau bagi tahu memudahkan urusan, kan? Ada anak pun mudah untuk mendapat kawan kalau kita bagi tahu benda-benda macam tu. Ada setengah dia sembunyi sampai mati. Dia takut buat apa? Kalau duduk sembunyi sampai mati, jadi satu hari nanti berlaku apa-apa dekat kita, mata juga susah, anak-anak susah, nak makan apa tak ada, duit tak ada, empok sembunyi semua, apa tak ada habis. Kesian juga nak kena timbang isi borang lagi, lambat lah dapat. Hati kena beritahu lah. Walillahil asmaul husna, bagi Allah nama-nama yang indah. Fad'uhu biha, doalah kamu kepada Allah menggunakan nama Allah al-husna yang indah-indah ni. Kalau boleh kita duduk rumah kita sembahyang tahajud apa semua,
Kita doa kepada Allah menggunakan nama Allah 99. Kalau boleh buat, kalau rajin lah. Kita buat tengok. Dan sifat-sifat kamalatnya, sifat kesempurnaan. Sifat kamalatnya, kamalat itu bahasa Arab, maksud kesempurnaan. Yang tidak boleh diubah, tak boleh ubah. Ditukar ganti pun tak boleh, dipindah, ditolak dan diingkari. Di mana perkara-perkara ini adalah menjadi asas tauhidul asma dan tauhidul sifat yang tertakluk di bawahnya 3 perkara. Yang pertama, membersihkan Allah dari sifat-sifat yang menyerupai sifat makhluk. Dan dari apa-apa jua sifat yang membawa kepada sifat kekurangan. Kita kena membersihkan Allah daripada sifat yang menyerupai sifat-sifat makhluk. Sifat makhluk ni banyaklah. Tangan, perut, kaki, kiri, kanan, atas, bawah. Itu sifat makhluk. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Tiada sesuatu pun yang sebanding dengannya, dengan zat, sifat dan pentadbirannya. Tak sama dengan makhluk. Kalau datang ayat-ayat mutasyabihat, hak tu kena takwil. Takwil ni memalingkan kepada makna yang layak pada Allah. Kalau tak takwil, boleh menyebabkan Allah berserupa dengan makhluk. Contoh kalau kita ayat yadullah fawqa aydihim, tangan Allah. Kalau tak takwil ayat tu, dia akan bertentangan dengan laisa kamitslihi syai'. Maka ulama salah daripada Ahlussunnah Jamaah mentafsirkan yadullah iaitu qudratullah, qudrat Allah, kekuasaan Allah. Takwil. Tak takwil menyebabkan akal kita akan menjurus kepada macam makhluk ni, tangan, kita tangan. Ni ayat tangan. Jadi keliru. Tak pergi duk main tasawuf, kita tanya ke mana besar, kecil ke apa. Maka ulama salah kena takwil. Kalau ulama salah, mereka takwil secara ijma', iaitu masuk tangan ni kembali pada Allah. Dia ada sebenarnya ada 2 ulama. Ulama salah dan ulama salah. Ulama salah mereka mengatakan yadullah, tangan Allah ni iaitu takwil secara ijma', secara ringkas, iaitu kembali pada Allah. Allah yang Maha mengetahui. Takwil juga, tapi takwil secara ijma' kembali pada Allah. Ulama ulama yang kemudian takwil yadullah ni iaitu qudratullah, qudrat Allah. Lagi benda sama lah. Kalau tak takwil menyebabkan tasybih, menyerupai makhluk. Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Allah yang bersifat Rahman duduk di atas arasy. Duduk ni sifat apa? Sifat makhluk. Macam mana Allah Ta'ala duduk? Dalam ciptaannya, aras tu ciptaan Allah. Macam mana bagaimana Allah Ta'ala yang bersifat qadim duduk di atas ciptaannya itu makhluk. Jadi serupa, sedangkan Allah Ta'ala laisa bimakanin, tak bertempat, tak bermasa, tak berzaman. Habis tu orang fikir, orang tanya kita, tak bertempat, tak berzaman. Habis tu macam mana? Habis kita tahu Allah Ta'ala. Dalam Quran sebut wa ma utitu min ilmi illa qalila. Tidak diberikan ilmu kepada makhluk hanya sedikit saja, cukup. Bagi tahu sekadar cukup. Kalau duk pi panjang-panjang tak bertempat, macam mana Allah Ta'ala tak bertempat, makhluk bertempat, jadi panjang. Hak tu yang duk jadi ini kita start level macam jadi gila lah.
Tidak agama. Sebab hak tak disuruh fikir. Duk balas-balas. Jadi sebab tu ilmu akidah, ilmu tauhid kita belajar sekadar benda yang wajib. Yang wajib. Yang wajib hak mana? Sifat 20. Takat tu yang wajib. Atas pada tu yang lupa yang hak sifat supaya harah. Ada seorang ulama yang mahir, dia belajar untuk menolakkan syubhat. Tu tak. Untuk belajar mendalam menyebabkan apa-apa itu kita pun tak faham. Kerja tu kan. Ar-Rahman 'ala 'arsy istawa. Allah Taala bersemayam di atas arasy. Maksudnya sebab tu ulama khalaf mentafsirkan maksud Allah Taala bersemayam di atas arasy maksudnya al-istila. Apa maksud al-istila? Iaitu Allah menguasai. Allah menguasai arasy. Itu yang lain pada Allah lah. Dia tak sama tu. Kalau Allah duduk di atas arasy, itu macam makhluk. Makhluk duduk. Tak Allah Ta'ala duduk dalam ciptaan dia. Tak boleh. Dan firman Allah Ta'ala, walam yakul lahu kufuwan ahad, surah Al-Ikhlas. Dan tidak ada siapapun yang setara dengannya, dengan Allah. Tak sama. Semua dalil ini menyatakan tak sama langsung. Tak sama. Dan firman Allah Ta'ala pula, fala tadribu lil amsal innallaha ya'lamu wa antum la ta'lamun. Maka janganlah kamu mengadakan sesuatu yang sebanding dengan Allah. Kerana sesungguhnya Allah mengetahui setakat mana buruk syiriknya kamu, sedangkan kamu tidak mengetahui. Kalau dosa syirik ni orang menduakan Allah, maka Allah tak ampun sampai bila-bila. Tempat dia kekal dalam api neraka. Kalau dosa yang lain berada dosa syirik, dia buat dosa besar. Buat dosa besar macam-macam dosa besar. Maka pendapat Ahlussunnah wal Jamaah, Allah Ta'ala tak putuskan untuk mengazabkan dia. Mungkin dengan rahmat Allah, keadilan Allah, Allah Ta'ala ampun. Tapi kalau buat dosa besar, maka dia mati. Dia mati sebelum bertaubat, maka tak diputuskan azabnya. Ikut keadilan Allah. Kalau Allah Ta'ala nak azab. Kalau Allah Ta'ala tak azab pun tu hak dia, hak Allah Ta'ala. Tapi janji Allah, innallaha la yukhliful mi'ad. Allah Ta'ala tidak pernah menyalahi janjinya. Dan ni orang yang buat dosa besar mati, dia mati sebelum bertaubat, dia kena seksa dalam neraka jahanam. Neraka jahanam ni Allah Ta'ala cipta untuk orang-orang Islam yang buat dosa. Yang buat dosa, dia mati tak ada nak taubat. Lepas tu mati pula, akhirat itu masuk dalam neraka jahanam tu. Diseksa mengikut pada dosa dia banyak mana. Dosa sembahyang, dosa tak puasa, dosa pakai seluar pendek. Ni dosa minum arak. Seksa. Habis semua dosa dia, barulah dia dikeluarkan daripada neraka. Kemudian dimandikan dalam sungai Nahrul Hayah. Ada sungai pula. Orang yang buat dosa besar ni, lepas masuk neraka diseksa, keluar kena mandi dalam sungai pula. Sungai Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Kena bergelak lah. Dah badan dia hancur dah habis dah. Dah masuk dalam, dah mandi dalam sungai Nahrul Hayah, sungai kehidupan. Akhir sekali barulah masuk dalam syurga Allah. Ada harapan lagi. Sebab apa? Sebab dia tidak mensyirikkan Allah.
dia masih ada harapan masuk syurga. Di akhir-akhir lah kan, orang yang dah lama dah masuk syurga, dah lama dah melihat Allah SWT, dia orang yang paling akhir yang masuk syurga disebabkan dosa besar. Tapi tak apa, masuk juga. Yang kita takut tak boleh masuk syurga, kekal dalam neraka selama-lamanya, iaitu yang mensyirikkan Allah, menduakan Allah. Itulah kita kena jaga akidah kita. Jadidu imanakum qawla la ilaha illallah. Adalah kamu memperbaharui akidah kita ni dengan menyebut la ilaha illallah. Mana tahu kadang kita cakap sedap tak sedap, cakap main-main boleh menyebabkan akidah kita gelincir dan sebagainya. Sebab itu kena sebut lalu la ilaha illallah dan Muhammadur Rasulullah. Batu orang yang nak mati ni kita kena ajak satu je. Ajak apa? La ilaha illallah. Hak tu yang sunnah, yang waris daripada hadis. Tak perlu kita ajak ketika orang nak mati, nama ayah kita kata apa kan nak mati, ajak Nabi la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah. Kawan tu nak sebut la ilaha illallah pun jenuh. Nak sebut la pun tak kelak mulut. Ni pi hajat habis. Sedangkan dalam hadis suruh hajat hak tu je, la ilaha illallah. Tapi kalau orang yang nak mati tu dia boleh sebut perhabis Muhammad Rasulullah, lagi baik. Tapi tak boleh perhabis pun payah tu. Tak sebut la ilaha, dia mat. Sebab iblis ni dia menyamak sebagai ibu dan ayah kita, belah kanan belah kiri. Dia kata, ayah anakku, ni ayah kan tak percaya kot, bagi hang makan, bagi minum, bagi duit, matilah agama Yahudi ke ni. Ibu dia kata, ayah aku ni ibu kamu, sayang kamu, mengandung kamu, mati dalam agama yang bukan Islam ni. Hak tu yang mengganggu tu, yang menyebabkan orang tu tak boleh nak mengucap tu kalimah syahadah. Syaitan duk mengganggu. Dia nampak semua. Nampak mata duk jegik. Sebab dia nampak sama. Allah Ta'ala tayangkan kehidupan daripada awal dia beranak sampai dia nak mati. Tayang. Allah Ta'ala tayangkan neraka, tayangkan syurga. Dia yang nampak. Kita tak tahu apa. Ayah jegik sangat. Jegik mata sekarang ni. Bawa ke? Anak-anak kita tahu. Ayah dia, orang yang mati, sedang menghadapi sakaratul maut. Sakitnya mati. Nak cabut nyawa tu bukan je. Ni. Slow. Tu pun sakit. Jadi orang yang banyak amal soleh ni, ketika sakaratul maut, dia kurang sakit. Sebab apa kurangnya sakit? Tapi sakit juga, semua menghadapi. Nabi pun menghadapi, ya sakara alam sakitnya sakaratul maut. Nabi pun menghadapi. Tapi sakit tu boleh dikurangkan dengan amal soleh kita pada Allah Subhanahu Taala. Mungkin dia sembahyang tasbih setiap malam, tahajud setiap malam, Quran tak tinggal, sedekah tak tinggal, zikir. Itu amalan, maka amalan inilah yang menyebabkan kurangnya kesakitan ketika sakaratul maut. Yang kedua, mempercayai nama-nama Allah Al-Asma'ul Husna dan sifat-sifat Allah yang sabit di dalam Quran dan Sunnah. Di dalam Quran, lafaz Asma'ul Husna didapati dalam 4 surah. Dalam surah Al-A'raf ayat 18, surah Al-Isra ayat 10, dan surah Al-Taha ayat 8, dalam surah Al-Hasyr ayat 24. Nama-nama Allah ini Imam Bukhari dan Muslim meriwayatkan hadis dari Abu Hurairah bahawa Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman man ahsaha dakhala al-jannah. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama. Sesiapa yang memerhatikan maknanya, memikirkan tujuan maknanya dan beramal dengannya, dengan sebutan maknanya itu, mereka akan masuk syurga Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi tuan-tuan bolehlah hafal nama Allah Asmaul Husna itu saja.
Saja tengoklah benda tu. Nah. Dan pada satu riwayat lain, Nabi SAW bersabda, Inna lillahi tis'atan wa tis'ina isman mi'atan illa wahidan man asadaqa jannah innahu witrun yuhibbul witra. Rawah Tirmizi. Sesungguhnya bagi Allah itu ada 99 nama, 100 kecuali satu. Siapa yang memerhatikan maknanya, memikir tujuan maknanya dan beramal dengan tuntutan maknanya itu, mereka akan masuk syurga. Sesungguhnya Allah adalah ganjil. Iaitu satu, ia suka kepada barang yang ganjil. Banyak ganjil. Maksudnya witir pun ganjil 3. Apa lagi? Uduk pun ganjil 3. Tawaf pun ganjil 7. Langit pun 7. Langit 7. Apa lagi? Benda yang ganjil. Mempercayai sifat-sifat Allah ialah mengiktirafkan bahawa Allah Ta'ala bersifat dengan sifat kamalah, sifat kesempurnaan, yang tidak mengetahui sifat-sifat tersebut melainkan Allah. Kerana Allah sahaja yang lebih mengetahui dirinya dan sifat-sifatnya. Yang ketiga, tidak loba untuk mengetahui kaifiat dan kedudukan sifat-sifat Allah. Maksudnya pengarang kata tak loba lah. Nak beritahu hak lebih-lebih kedudukan sifat Allah ni macam mana rupa ni, nak beritahu. Allah Ta'ala beritahu beriman cukup. Kerana wajib bagi setiap orang yang mukallaf beriman, mempercayai sifat-sifat Allah yang telah didapati nas dalam Quran dan Sunnah tanpa mempersoalkan kaifiat dan keadaan sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Dan tidak membahaskan, tidak memeriksa keadaan sifat-sifat Allah Ta'ala itu. Kerana tidak siapa pun yang dapat mengetahui hakikat sifat Allah. Siapa pun tak tahu. Malaikat dan Nabi tak tahu. Melainkan Allah Ta'ala jua. Oleh itu, tidak boleh menserupakan sifat Khalik dengan makhluk. Tak boleh kita nak samakan sifat Tuhan dengan sifat makhluk. Tukar rumah dengan rumah sama tak sifat dia? Tak sama lah. Rumah buat rumah mana boleh? Mesti tak sama. Logik akal kita lah. Jadi rumah dengan tukar rumah tak sama. Kan? Sifat dia, PM dia, perbuatan dia semua tak sama. Kalau sama, siapa buat rumah pula? Macam mana ada rumah? Seperti orang-orang Nasara menserupakan Masih Ibnu Maryam. Masih iaitu Nabi Isa anak Maryam dengan Allah. Itu orang Kristian. Orang Yahudi menserupakan Uzair itu dengan Allah. Dia kata Uzair itu adalah Allah. Melampau. Dan orang-orang musyrikin menserupakan berhala-berhala mereka dengan Allah dan yang seumpama dengan yang macam-macam sifat salah besar mengenai zat Allah Ta'ala. Dan sifatnya ialah suatu perkara yang wujudi, yang ada. Lagi qadim. Qadim iaitu yang azali. La awwala li wujudi. Yang tidak ada permulaan bagi adanya Allah. Yang tidak tersusun dari anasir, dari bentuk-bentuk bahan-bahan. Maksudnya zat Allah Ta'ala ni tidak tersusun daripada anasir. Macam makhluk tersusun daripada anasir. Ada tulang, ada daging, ada darah, ada bentuk. Itu anasir. Dia bersusun, berkapur antara satu sama lain. Ada darah, ada daging dan sebagainya. Zat Allah tak tahu macam mana. Jangan duk tanya. Siapa pun tak boleh jawab.
Dan sifat Allah juga adalah qadir. Nak tanya sifat Allah macam mana ni? Jangan tanya Tuhan Allah Ta'ala sifat yang qadir. Yang berdiri, yang mana sifat Allah Ta'ala yang qadir ni, yang berdiri di atas zat yang qadir. Maksud sifat Allah ni berdiri pada zat Allah. Apabila berdiri pada zat Allah, maka Allah Ta'ala berkuasa. Allah Ta'ala berkehendak. Allah Ta'ala mengetahui. Dengan sebab sifat Allah ada pada zat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Hakikat zat Allah dan sifatnya tidak seorang pun yang dapat mengetahui. Jangan duk tanya bab itulah sifat Allah macam mana, zat Allah macam mana, perbuatan Allah macam mana. Kerana akal manusia tidak sampai untuk menjangkau perkara-perkara tersebut. Benda tu di luar pemikiran kita, di luar. Maksudnya tak sampai. Kita hanya boleh fikir benda yang nampak depan kita. Benda yang nampak kita boleh fikir. Yang tak nampak kita tak boleh fikir. Kalau fikir pun jadi salah. Sebab benda tak nampak. Hukum tapi salah. Macam tu juga. Benda di luar pemikiran kita berkaitan dengan zat dan sifat Allah, kita tak boleh. Kita nak tahu nanti zat Allah Ta'ala macam mana, sifat Allah Ta'ala macam mana, kita nak tahu juga boleh. Selepas kita masa dalam syurga, ketika itu kita boleh melihat zat Allah dengan mata kita. Siapa-siapa tak boleh nak bayar zat Allah, sifat Allah. Hanya beriman kan. Tidak sampai untuk menjangkau perkara-perkara tersebut. Sekalipun manusia itu kuat pendakapan akalnya. Kuat macam mana pun. Tetapi akal tetap terbatas dalam sesuatu batasan yang tertentu sahaja. Di mana manusia itu sampai saat ini pun belum dapat mengetahui hakikat sebenarnya tentang jiwa manusia itu sendiri. Manusia ni, apa yang ada di dalam diri kita pun kita tak boleh fikir. Hati kita macam mana, jiwa kita macam mana pun tak boleh fikir, tak sampai dah. Kamu nak fikir Allah Ta'ala lagi tak boleh. Wa fi anfusikum afala tubsirun. Dalam diri kamu, apakah kamu tidak melihat? Kita melihat, tengok dalam jiwa kita. Fikir tak habis. Tak sampai. Perbincangan dan kesimpulan penjelasan mengenai uluhiyah ketuhanan. Pertama, uluhiyah ialah ketuhanan, iaitu mengiktirafkan dengan iktiraf yang jazam, yang pasti. Yang pasti macam mana? Yang pasti ni wujudnya Allah itu wujud yang 100%. Bukan kata 70 ada, 30 tak ada, tak jadi. Ataupun 50 ada, 50 tak ada pun tak jadi. Dia kena yakin. Yakin wujud 100% Allah Ta'ala tu wujud. Esa. Tu baru tak boleh duduk syok ada ke tak ada. Kalau ada di syok macam tu, maka akidah dia tidak sah. Akidah dia panggil tidak jazam. Sebab duduk masa syok. Bahawa Allah adalah Tuhan yang berhak disembah. Allah tu adalah Tuhan yang berhak disembah. Kita sembah Allah Ta'ala, Allah Ta'ala akan beri kepada kita nikmat, beri kepada kita pahala yang paling besar. Apa dia pahala yang paling besar? Iaitu syurga Allah Ta'ala. Syurga itu paling besar. Sembah Allah Ta'ala, kita akan mendapat manfaat, mendapat faedah, mendapat kebaikan dunia dan akhirat. Di dunia, Allah Ta'ala memberi ketenangan dalam jiwa kita. Kalau hidup ni, kalau hati tak tenang, tak lebih. Duit banyak, harta banyak, pangkat besar, tapi hati tak tenang. Contoh nak pilih hak mana? Hati, duit banyak, harta banyak, tapi hati tak tenang.
Yang kedua, hati tenang. Lapang, tenang beribadat ibadat. Harta hanya cukup-cukup saja. Tuan nak pilih yang mana? Mesti kita pilih hati yang tenang. Sebab hati yang lapang, yang tenang, kita boleh buat ibadat. Kalau duit banyak, harta banyak, hati serabut, tak tenang, tak boleh buat ibadat. Dia baca Fatihah pun duk campur ayat lain. Iya kena duduk, iya kena sa'in. Alhamdulillah, baca mana? Serabut. Sebab hati tak tenang. Kalau hati tak tenang ni, jadi imam pun silap. 3 ke 4, 4 ke 3 pula dah. Hati tak tenang ni, turun surah pun tak nampak tangga, dia terkejut. Tangga elok dah, tak bisa fikir macam-macam. Mati tu. Tu kata nikmat kesihatan, nikmat tenang tu besar orang tak nampak. Mai sakit baru nampak nikmat ketenangan lapang tu, nikmat yang paling besar. Harta nampak kecil, tak ada apa. Atas kosong. Tiada Tuhan yang lain daripadanya, daripada Allah. Man ahabballah fa ahabballahu liqa'ahu. Barang siapa yang kasih kepada Allah, Allah Ta'ala pun kasih untuk bertemu dengannya. Barang siapa yang kasih kepada Allah, maka Allah Ta'ala beri taufik kepada dia untuk memperbanyakkan baca Al-Quran. Jadi orang yang banyak baca Quran, orang itu kasih pada Allah. Orang yang kasih dekat Nabi, dia memperbanyakkan selawat atas Nabi sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua, seorang hamba yang menyembah Allah Ta'ala, yang menjadi asas agama Islam. Maksudnya akidah. Yang paling besar, yang paling kukuh, yang paling utama adalah akidah kita. Kalau akidah kita betul, semua betul lah. Bermakna telah melaksanakan tanggungjawabnya sebagai seorang manusia yang dijadikan Allah untuk menyembahnya. Allah Ta'ala cipta kita. Wa ma khalaqtul jinna, dan tidak aku ciptakan jin wal insa dan manusia illa liya'budun, kecuali untuk mengabdikan diri pada Allah. Allah Ta'ala cipta kita, tujuannya adalah untuk kita menyembah Allah. Tujuannya adalah jangan kita mensyirikkan Allah. Itu tujuan kita hidup. Tujuan kita hidup sebagai khalifah. Bukan main kat dunia ni nak seronok, nak ada duit pergi makan angin, seronok sana sini. Itu bukan tujuan kita. Bukan tujuan kita. Kita kena ingat tujuan kita main kat dunia untuk menyembah Allah, iaitu beribadat kepada Allah. Wa'budullah. Sembahlah kamu akan Allah hatta ya'tiyakal yaqin, sehingga datang kepada kamu oleh yakin, iaitu kematian. Jadi kita hidup ni, umur kita 60 tahun, 70 tahun, lagi kita tak mati, kita kena konsisten, kita kena istiqamah beribadat kepada Allah. Walaupun kadang-kadang dia main berasa jemu, berasa taklah. Sebagai manusia biasa, benda tu main. Malaikat tak apalah, dia tidak ada nafsu. Ta'ah kita berarti tak reti nak berhak kepada Allah, sebab nafsu tak ada. Tapi manusia ni Allah Ta'ala bekal kepada kita akal dan nafsu. Jadi kita konsisten, kena istiqamah ibadat kepada Allah. Kadang-kadang dia main, dia merasa jemu, dia merasa tak larat. Jadi kita sebagai hamba Allah, baca kita ni ibadat kepada Allah. Dia tak ada main larat, semayang. Tak larat, cuti tak boleh. Perempuan tak apalah, ada masa-masa dia. Tapi orang kaki ni tak larat macam mana pun kena semayang. Sampai puncak. Kalau kita sakit macam mana? Sakit perut sungguh. Semayanglah dalam menggunakan hati kita. Kita semayang, kita menyerupakan ruku-ruku semayang, bentuk-bentuk semayang dalam hati kita. Maksudnya kena semayang, tak ada maaf. Ni tak larat sikit baru demam, baru kemalangan sikit, duduk kat hospital, duduk cakap elok pun. Orang kita semayang, mati sakit. Mati sakit. Nanya macam mana? Boleh semayang.
Boleh. Tangan boleh bergerak, ayat ada ambil lah untuk semayang. Kan? Anak-anak pun tengok mak puan sakit itu, bagi nasihat. Bagi nasihat, terus semayang. Itu tujuan anak-anak ni kena bagi nasihat lah. Yang ketiga, semua peribadatan seorang hamba itu wajib dikerjakannya semata-mata kerana Allah secara ikhlas. Ikhlas ni maksudnya kita buat kerana Allah lah, bukan kerana apa-apa. Itu maksud ikhlas. Ikhlas ni maksudnya bersih daripada syirik. Ikhlas, orang sebut surah ikhlas, orang sebut ikhlas. Apa maksud ikhlas? Ikhlas ni yang pertama kita buat kerana Allah. Yang kedua maksud ikhlas tu bersih daripada syirik. Kalau kita semayang. Dalam semayang tu dia buat tujuan kerana Allah dan tujuan kerana manusia. Tu kita panggil ikhlas. Tu dia panggil syirik khafi. Dia semayang tak ada orang pakai jubah semayang semua. Tapi dia semayang ada dua tujuan. Pertama kerana Allah, yang kedua dekat-dekat dengan pemilihan apa-apa jemaah. Tak boleh ataupun dia main ni lama tak main surau main sekali. Sebab apa? Sebab anak dia nak nikah, anak dia nak kahwin, nak kena pergi surau, nak kena jemput imam pergi masjid. Jadi dia kata kena pergi masjid lah. Di masjid nak pergi sembahyang. Lepas tu dah lama tak pergi, tujuan dia nak sembahyang. Lepas tu tujuan dia nak panggil orang masjid pergi makan nuri. Sebab ada tujuan, lama tak pergi. Kan? Orang faham lah, pasti lama tak main. Kalau hak lama tak main, kalau main sekali semua faham. Boleh tak? Orang dengar marah mana? Dengar marah ni. Kesalahan. Ada yang betul kan? Tak boleh kan? Ada yang betul. Tapi biasa macam tu kan? Dah nak nikah, lepas tu nak kenuri, buat tahlil. Tahlil kena jumpa tu imam lah. Bukan kerana sesuatu yang lain daripadanya. Kita berhenti yang keempat. Walak je lah. Ikut buat ibadat. Bukan 20. Kalau dia tak tahu apa nama ya sifat wajib bagi Allah semua dan tauhid tu dosa. Dosa tu menyebabkan ibadat lain pun tak diterima. Dia tak boleh ikut orang. Orang kita ikut orang tahu kuasa. Kita tak tahu. Kita tulis kan.